Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fihi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ada asyar kawkaban wa samsa wal qamar ra'aituhum lis-sajidin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin pada pagi ini kita dapat bertemu uh, pada hari Ahad ni. Mungkin ada yang bekerja, ada yang cuti. Tapi insya-Allah lah kita akan berkongsi sama-sama pada pagi ni sikit aja. Dan saya juga buka untuk soal jawab lah kalau ada. Okey. Baik, jadi sesi ni akan direkod. Nanti kita akan masing-masing boleh tengok semula lah. Okey. Baik, jadi pagi ni ada dua perkara yang kita nak buat pada dalam masa 2 jam, 8 hingga pukul 10 something lah. Okey. Masih lagi menunggu rakan-rakan masuk. Ada lagi ni. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi sebelum kita pergi ke soal jawab kan, dan nama pun thesis talk kan. Okey, saya nak mula dulu dengan pengenalan kepada Scarf. Siapa yang pernah bersama dengan yang pernah ikuti bengkel saya, mungkin dah tahulah. Cuma nak ulang balik je. Tapi kalau yang belum, hari ni kita boleh berkenalan dengan Scarf lah, insyaAllah. Okay, masing-masing dah sarapan agaknya. Yang mana belum sarapan tu, bawa je sampai sebelah tu. Sambil-sambil tu kita mengunyah. Okay, baik. Jadi kita teruskanlah kepada pengenalan kepada Scarf. Okay, saya ni dulu. Ada lagi nak masuk ni. Mana? Bunyi tapi tak ada ni pun. Tak ada. Mana satu? Okay. Saya kira mula dulu sikit, revise balik. Okay. Kenaan dengan Scarf ni. Sebab ada beberapa permintaan juga yang minta saya tak dapat email lagi. Tak dapat ni lagi. Sekejap ya. Allahu Akbar. Okey, baik-baik ada lagi yang masuk ni. Saya nak kena admit. Ada lagi yang tak dapat nak email sebab saya hantar ke email masing-masing. Okey, so tak apa, kita terus. Okey Okey, seperti yang tertera tu. Alamak, ada lagi. Okey. No worries. Okey, saya Dr. Muhammad Nazmi bin Nordin,
pada yang dah kenal tu kenal lah, sebab sebahagian daripada ni hari ni pun saya jemput peserta-peserta tesis coaching saya yang mana ada kelapangan tu untuk bersama berbagi lah untuk sedikit soal jawab. InsyaAllah sepanjang kita berada dalam majlis apa ni talk ni, maksudnya kita sentiasa berada dalam majlis ilmu lah. Bila kita berada dalam majlis ilmu ni, segala saya selalu tegaskan macam ni lah kan. Segala percakapan, segala perkataan, segala apa yang kita tulis, apa yang kita typekan, apa yang kita fikir, bahkan apa yang kita niat pun sebenarnya adalah menjadi doa. So, malaikat akan catatkan dia sebagai doa. Jadi kalau kita fikir yang baik-baik, kita niat baik-baik, maka jadi baiklah, jadi doa yang baik. Kalau kita fikir yang negatif, maka ianya akan jadi yang doa yang negatif lah. Okay. So, jadi fikir yang baik-baik kan. Kita fikir pagi ni bila berada di talk ni, kita fikir yang kita InsyaAllah lah kita akan boleh teruskan perjalanan bersintesis kita tu dengan baik. So maka itu akan jadi doa, perjalanan kita akan baik lah. Tapi kalau kita mula-mula kita dah fikir yang Allah habislah aku punya tesis, orang lain semua tesis macam okey je, aku punya tesis teruk ni, lambatlah aku habis ni, maka dia akan jadi lambat lah. Kan? So fikir yang baik-baik dan niat yang baik-baik insyaAllah. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang sudi ada pada pagi ni. Cuma kita nak backup balik je apa yang kita tak sempat tu kan. Dan okey, sekejap. Dia lagi masuk. Okey. Okey ya. Jadi insyaAllah dan juga pada pagi ni juga ada juga pensyarah-pensyarah yang menyebabkan saya terasa sedikit segan ni. Sebab dari segi apa ni penyediaan tesis ni, pensyarah biasanya lebih arif dan lebih kehadapan dan juga lebih terbiasa, sebab mungkin hari-hari benda ni kan jadi KPI kan. Tapi kalau yang pelajar pun sama kan, mungkin terdedah berhari-hari main dengan tesis saja kan. Okey, so seperti yang tertera tu, saya Dr. Ahmad Nazmi Nordin. Okay, saya punya ijazah pertama saya dalam bidang perguruan, pendidikan khas masalah pendengaran di IPG ilmu khas, ataupun senang disebut maktab lah kan. Dan saya punya master di OUM, Pusat Pembelajaran Bertepahat ni, so dalam pendidikan, dan juga PhD saya dalam pendidikan di UTHM, lebih kepada kepimpinan pendidikan lah. Okey. Jadi sebelum kita nak pergi jauh lagi tentang SCAF ni, kita kena tahu dulu apa itu kajian. Okey, kajian ni adalah untuk satu perkara, satu proses yang kita buat untuk menangani isu. Okey, bukan bermaksud kita nak menyelesaikan isu tu sepenuhnya, kan? Kalau kita nak selesaikan satu isu ni sepenuhnya, mungkin akan melibatkan 10 tahun kan. 5 hingga 10 tahun macam tu lah. Tapi apa yang kita nak buat ni adalah sebahagian daripada kita nak selesaikan beberapa masalah lah dalam isu tersebut. Sebab itulah kalau kita bila kita nak sidekan satu kajian ataupun sumber tu, kita disyaratkan supaya ia dinamik. Seboleh-bolehnya 10 tahun yang terakhir. Sebab apa? Sebabnya dalam jangka masa 10 tahun tu, okey, dalam jangka masa 10 tahun tu lah kemungkinannya punya isu tu sebenarnya dah selesai dah, kan? So kalau kita ambil yang lebih daripada 10 tahun, dan seolah-olah macam benda tu dah selesai tapi kita baru nak gaji, kan? Sebab itulah kita disyaratkan untuk ambil yang 10 tahun yang terbaru. Okey, kajian ini juga adalah satu pendidikan saintifik yang berstruktur. Okey,
Kalau kita tak saintifik, tak struktur, dia tak akan jadi kajian yang ilmiah. Dia jadi penulisan biasa saja. Jadi sebab itu kita kena alert kalau kita buat satu kajian tu, satu thesis tu, pastikan ianya betul-betul um, betul-betul mengikut flow dia, mengikut syarat-syarat ni, ada kesahan masing-masing. Okey, kalau tak nanti kajian kita tu boleh dipertikaikan. Okey. Dan kajian tersebut juga boleh dilaksanakan dan juga kalau PhD tu ada dia punya outcome dia. Okey. Ni basic kajian basic. Dan mungkin ada lagi definisi lain lah yang mungkin yang kita yang lebih padat bertumpu, tapi ini secara simpelnya, secara asasnya inilah kajian yang kita nak buat. So kalau selepas daripada kita dah check PhD tu semua, itu kajian yang lebih ni lah, lebih ke hadapan lah. Tapi yang ini untuk pasca siswazah kita buat perkara ni saja. Dan yang seboleh-bolehnya mesti boleh dilaksanakan lah. Kalau tidak, macam mana kita nak habis? Okey. Okey. Baik. Kita kena admit ni. Baik. Okey. Kemudian kita nak tengok apa asas kajian yang baik. Asas kajian yang baik ni, yang pertamanya dia paling hampir dengan kejaya kita. Okey, kejaya atau diri kita sendirilah. Dan pengkaji berpengetahuan dalam kajian. Ini apa sedikit sebanyak apa kita nak buat pada pagi ni, apa kita nak bincangkan pada pagi ni, dan juga sesuai dengan masa. Tidak ambil masa terlalu panjang. Okey, tak ambil masa terlalu singkat. Dan data boleh didapati, ada rujukan terdahulu dan minimum cost. Okey, dia sebenarnya dia punya indikator dia macam bila kita buat PhD ni, master ataupun PhD ni, kita dia macam piramid. Piramid yang bawah dia besar kan, piramid. Atas dia kecil. Ujung dia punya pucuk, dia punya apa ni? Orang panggil apa? Puncak dia tu. Kecil saja kan? Okay. Maksudnya PhD tu yang kat paling atas sekali tu. Kemuncaknya tu kat atas. Jadi sebelum kita nak sampai yang atas tu, yang kecil tu, kan? Kita perlukan yang bawah ni yang kukuh. Okey. Sebab tu dia macam piramid. Bawahnya besar, atas sekali kecil je kat atas. Tapi nak dapat yang stabil macam tu, piramid yang stabil tu, bawah dia kena padat, kena apa? Kena besar, kena luas supaya nanti dia kukuh. Okey, kebayangkan kalau kita buat satu kajian ni yang bukan berkenaan dengan kita. Kan? Susahlah. Bukan tak boleh buat, boleh buat tapi susah. Okey, contohnya kita dia punya indikator dia macam kalau kita belajar tu, peringkat bawah ni dia seolahnya macam bawah sekali tu sijil ataupun diploma, naik atas sikit degree, lepas degree kita ada master, atas sekali barulah kita PhD. Kan, jadi yang di bawah sekali tu kita kena padatkan dulu, kita kena loadkan dengan ilmu pengetahuan. Sebab itu pada peringkat diploma, pada peringkat ijazah, kita disuap dengan ilmu-ilmu. Kita tak guna lagi, kita tak apply lagi dalam kajian benda tu. Kita hanya di-loadkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi bila kita banyakkan ilmu pengetahuan, yang peringkat bawah tu jadi padat dan jadi kukuh. Sebelum kita sampai peringkat atas. Jadi narrow kan atas. Jadi cantik lah. Okey, tapi bayangkan kalau kita daripada bawah ni, kita contohnya pendidikan, diploma, degree pun pendidikan, master pun pendidikan. Tiba-tiba PhD kita nak buat perubatan. Kan? So bawah tu jadi lompong kosong. Jadi asas kita dekat atas tu jadi tak kuat lah. Okey. Bila tak kuat, kita kena kukuhkan semula yang bawah. Okey, kita kena penuhkan balik yang bawah ni. Kita contohnya kita cikgu pendidikan, tapi kita nak buat kajian yang PhD kita, kajian perubatan.
kita bawah ni kita padat dengan pendidikan. Kita tak ada tentang perubatan. Jadi kita kena loadkan dulu dengan perubatan. So benda tu akan ambil masa lah. Kan? Jadi nak dapat satu kajian yang baik ni biar hampir dengan kerjaya kita. Yang hampir dengan diri kita. Apa yang kita pernah belajar dulu. Kan? Dan juga bila hampir dengan kerjaya ni, dia membantu kita untuk mendapatkan isu dengan cepat. Okay, kadang-kadang nak dapatkan isu ni, satu isu untuk buat kajian ni lambat. Kan? Tapi kalau kita fikir apa yang berkaitan dengan kerjaya kita saja, okay, mungkin kita dah bekerja dalam 10 tahun, 15 tahun kan. Semestinya kita tahulah apa isu yang ada dalam kerjaya kita tu. Kan, kita dah tahu selok belok semua dan pasti kita akan tahu apa isu yang berlaku di dalam lingkungan kerjaya kita. Jadi senang kita nak buat kajian lah. Dan juga bila kita ada buat kajian berkaitan dengan kerjaya kita ni, kita nak dapatkan data pun cepat. Senang nak dapatkan data sebab kita dah kenal. Kan? Kita dah tahu siapa yang patut kita tanya, siapa yang patut kita rujuk. Kan? Sebab kita memang dalam kerjaya kita memang dalam bidang itu. Kalau kita nak pergi ke kerjaya lain, kita kena dapatkan apa ni? Kita kena tahu orang-orang yang tertentu pula bagi bidang tersebut. Kan? Jadi lambat. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok pula okey, perbezaan antara kajian ataupun tesis master dan juga PhD. Kerana bukannya apa, bila kita buat satu tesis ni, ada satu apa kejadian ni, di mana bila dia ni seorang student PhD, dia punya kita pun tak tahu kat mana dia punya silap dia daripada mula tu. Bila dia perjalanan dia nak melengkapkan PhD dia ni, dia buat kajian cantik lah. Proses pun cantik, segala penulisan dia pun okey kan. Dan sampailah masa ke sesi viva. Bila sampai ke sesi viva ni, dia mempertahankan dia punya tesis, kajian dia menjelaskan tentang kajian dia, bersoal jawab dengan panel, semua okey. Tapi nak dijadikan cerita tu, bila sampai di peringkat panel nak bagi keputusan untuk pelajar PhD tadi, apa yang diputuskan oleh panel adalah bila dia kata tahniah puan, daripada sesi viva kita pada hari dan juga tesis puan ni, kita dah ambil keputusan untuk menganugerahkan puan sarjana pendidikan. Sedangkan dia pelajar PhD. Tapi bila sampai viva, keputusan dia dapat sarjana lagi satu. Lagi sekali sarjana. Jadi dua master. Sebab apa? Sebab ada beberapa perkara yang tidak menepati standard ataupun tidak mencapai standard. Kalau PhD tu tak capai standard PhD. Kalau master tak capai standard master. Tapi kalau dia buat master, standard dia sampai PhD, okey lah kan. Tapi mungkin makan masa lah nak siapkan dia punya tesis. Tapi kalau dia pelajar PhD tapi dia punya tesis hanya standardnya master, tu jadi masalah nanti. Okey. Jadi kita nak tengok dulu apa perbezaan antara tesis master dan juga tesis PhD. Okey. Perbezaan antara tesis master dan PhD ni saya telah masukkan dalam e-book saya. So siapa-siapa yang telah dapatkan e-book saya yang sebelum ni, benda ni tak ada lah. Jadi kalau siapa-siapa yang nak dapatkan e-book terbaru saya, ada dua versi, ada dalam bahasa Melayu dan juga ada dalam bahasa Inggeris. Dalam tu saya telah upgrade, kemaskinikan, tambah banyak input lagi dan termasuklah perbezaan tesis master dan PhD ni. Okey. Baru je 1/3 boleh saya edarkan sebab ISBN tu saya dapat untuk 1/3 kan. Jadi sekarang ni adalah saya dah ambil tempahan dan adalah tempahan yang saya dah dapat. Okey. So mari kita tengok apa beza dia antara tesis master dan juga PhD.
Okey, dia mesti ada beza dia. Kadang-kadang kita yang buat ni pun kita tak pasti. Okey. Tak pasti apa ni yang perbezaannya. Okey, yang pertamanya, perbezaan yang paling ketara sekali, yang master adalah untuk dia punya standard dia untuk mengesahkan fenomena ataupun mengesahkan satu isu tersebut. Okay, bila dia baca benda tu berlaku, ada bukti benda tu berlaku, tapi dia nak sahkan betul ke benda tu berlaku, atas sebab-sebab apa faktor-faktornya, apa masalah-masalahnya. Okay, dia nak sahkan. Tapi PhD, bila dia dah tahu, dia dapat sahkan isu tersebut, dia memang confirm perkara tu berlaku, sebagai PhD punya scholar, student, dia kena berikan satu penyelesaian kepada apa yang berlaku yang dia telah sahkan tadi. Dia punya perbandingan dia macam ni lah. Kita boleh bayangkan kalau kita pergi ke klinik. Okay, kita ada sakit kepala, ada sakit perut, ada muntah-muntah, kita pergi klinik. Sampai di klinik, bila doktor diagnose kita, doktor tanya kita, doktor check kita, dan dia kata, cik, sebenarnya cik ni keracunan makanan. Kan? Dia sahkan benda tu. Bila dia diagnose kita, buat macam-macam ujian semua, dia kata, cik sebenarnya keracunan makanan. Sampai peringkat tu, itu adalah master. Tapi kalau peringkat PhD, okay, bila dia dah check, dia diagnose, okay, dia dah tahu, cik sebenarnya cik ni keracunan makanan. Jadi, dia punya jadi tu kan. Jadi, saya bagi ubat ni, cik balik makan sehari 3 kali. Selepas makan, insyaAllah keracunan makanan ini akan sembuh. Okay, once dia bagi ubat, dia bagi penyelesaian kepada masalah tadi, maka itulah PhD. Peringkat PhD. Okay, itu secara asasnya lah. Okay, daripada segi, kalau daripada segi kajiannya, okay, saya selalu ambil contoh ni lah. Senang nak explain kan. Okey, contohnya kajian berkaitan dengan peningkatan kadar kemalangan jalan raya berkait dengan penunggang motosikal. Okey, itu dia punya isu dia. Jadi pada peringkat master ni kita cari apakah faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kadar kemalangan penunggang motosikal ni. Okey, cari faktor-faktor dia. Jadi pelajar pun buat kajian ni, dia cari faktor. Rupanya yang pertama dia jumpa faktor jalan raya teruk. Jalan raya tak diselenggara, jalan raya berlubang-lubang. Okey, itu menyebabkan peningkatan kepada kadar kemalangan jalan raya terhadap pemandu penunggang motosikal. Dia kaji lagi, baca lagi, dia tanya orang. Rupanya faktor kedua adalah faktor penguatkuasaan yang lemah. Kan? JPJ tak buat roadblock, polis pun tak buat kuasa yang sepatutnya, lalu depan dia pun dia tak tahan, kan? Okay. Kemudian dia kaji lagi, baca lagi, tanya orang lagi. Dia jumpa lagi faktor yang ketiga. Rupanya kadar kemalangan jalan raya ni juga disebabkan oleh keadaan motosikal tu sendiri, kenderaan tu sendiri. Kan dia dah ubah suai macam-macam dah, menyebabkan berlakunya kemalangan. Dia kaji lagi. Rupa-rupanya faktor yang lagi satu adalah faktor pelajar penunggang motosikal tu sendiri. Dia tak ada lesen, dia tak ada pengalaman, kemudian dia pun tak ada pengetahuan nak menunggang motosikal dengan baik. Okay, boleh dia kaji lagi. Rupanya faktor yang utama, yang paling dominan sekali adalah faktor pemandu tu tadi. Pemandu tu sendiri tak ada kemahiran, tak ada pengetahuan, tak ada lesen, tak ada pengalaman. Okay, dia macam-macam lagi. Okay, jadi bila dia sampai dia dapat sahkan benda tu, maka itulah peringkat master dia. Siaplah master dia. Tapi kalau untuk peringkat PhD, bila dia dah dapat sahkan faktor-faktor tadi, masalah-masalah penunggang motosikal tadi, maka dia keluarkan satu jalan penyelesaian. Contohnya, dia keluarkan satu model pemandu berhemah contohnya. Modul pemandu yang baik.
ataupun dia keluarkan garis panduan menjadi seorang penunggang motosikal yang selamat. Okey, semua benda yang dia buat tu, itulah PhD-nya. Itulah contribution-nya kepada PhD yang dia buat. Okey? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi tempoh. Okey, master ni pilihlah topik, pilihlah isu yang mana tempoh dia lebih pendek daripada PhD. Yang ketiga, daripada segi kesahan. Okey, master ni kesahan dia minima. Satu kesahan pun dah cukup. Tapi PhD perlu lebih daripada satu. Contohnya, dalam kita nak sahkan kesahan, kita nak buat kesahan untuk soal sidik contohnya. Kalau pada peringkat master, item soal sidik kita tu, kita boleh sahkan melalui ujian reliability. Kita tengok nilai Cronbach alpha dia. Lebih daripada 0.7, maka item soal sidik kita tu boleh kita gunakan. Okey, itu bagi master. Kita tengok Cronbach alpha dah cukup. Tapi untuk peringkat PhD, Cronbach alpha saja tak cukup. Mungkin kita dah check tadi 0.7 dah okey. Kita check lagi polarity item pula. Bila kita check polarity item, walaupun tadi Cronbach alpha dia okey, rupa-rupanya ada juga item yang bersifat negatif. Kan? Ada sebahagiannya ataupun adalah sikit bersifat negatif. Yang negatif tu kita kena gugurkan. Kan? Walaupun tadi pada mula-mula tadi Cronbach alpha dia okey. Tapi kita check lagi, rupa-rupanya ada item yang negatif. Kalau kita tak check tadi, kita tak tahu yang ada item yang negatif. Okey, Cronbach alpha dah okey. Polarity item pun dah okey. Check lagi daripada segi item fit. Kita nak tengok item-item mana yang tidak berada dalam julat yang ditetapkan. Bila kita check, rupanya walaupun Cronbach alpha dia okey, walaupun kita dah buang item yang negatif tadi, rupanya masih ada lagi item yang terkeluar daripada julat yang sepatutnya. Okay, jadi yang mana yang terkeluar daripada julat tu kita buang ataupun kita repair. Okey. Kemudian kita tengok lagi, kita buat lagi satu ujian. Kita nak tengok ada tak item yang bertindih. Kan, item yang sama lebih kurang dia punya soalan dia. Walaupun tadi Cronbach alpha dah okey. Okey, kita dah buang mana yang negatif, kita dah buang yang mana yang keluar daripada julat. Kita check lagi, rupa-rupanya ada item yang bertindih. Jadi item bertindih tu kita pilih salah satu saja. Satu lagi kita buang. Barulah dapat dia punya standard PhD dia. Kalau kita setakat buat Cronbach alpha sahaja, kita tak in-depth kan kita punya kesahan tu, dia mungkin jadi tak capai standard PhD. Okey, yang keempat, dari segi rujukan teori. Satu teori dah cukup bagi master. Tapi untuk PhD, lebih daripada satu teori. Okey, dan yang kelima, kalau kita ikut dalam SCAF ni, okey, ini kita nak bincang bab satu saja tentang SCAF kan. Kalau kita ikut saja gaya penulisan yang SCAF ni, dia akan berakhir pada fasa ketiga bagi master. Tapi bagi PhD dia akan berakhir pada fasa yang keempat. Nanti kita tengoklah fasanya macam mana. Okey, dan apa pun perbezaan yang ada antara master dan juga PhD ni, yang paling penting persamaannya adalah kedua-duanya mestilah boleh digeneralisasi, iaitu boleh diguna pakai, boleh diaplikasikan terhadap keseluruhan populasi. Okey. Jadi kita tak nak buang masa banyak-banyak sangat, sebab nanti saya nak buka kepada soal jawab kan. Kalau siapa-siapa yang ada buat masa sekarang pun, kalau siapa-siapa yang ada soalan berkaitan dengan tesis ni, boleh ajukan di ruangan chat. Nanti kita akan bincang sama-sama, insya-Allah. Okey. Sekarang ni kita masuk kepada SCAF. Sebab nanti kita akan habis dalam 10 lebih, kita akan habis dah ni. Takut tak sempat Okey, pengenalan pada SCAF. Ramai orang tanya pada saya,
kan. Sebab bila saya nyatakan saya dapat siapkan PhD saya dalam 18 bulan tu, okey, ramai yang bertanya lah kan, macam mana boleh siapkan dalam 18 bulan kan. Jadi saya jelaskan kepada yang bertanya tu lah, sebenarnya 18 bulan saya tu adalah tempoh di mana saya siapkan tesis saya. Maksudnya siap semua tesis dan viva apa semua dalam 18 bulan lah. Tapi saya grad tetap dalam waktu minimum lah, iaitu 2 tahun untuk full time. 2 tahun full time, tapi saya punya pengajian part time. Okay, saya full time saya cikgu dan part time saya belajar lah. Okay, jadi saya buat PhD saya tu part time. Tak ada cuti belajar, tak ada beasiswa lah. Sebab tu mungkin saya ada eager untuk habiskan cepat kot. Kan? Ada satu motivasi dalam diri. Kalau lambat habis, maksudnya banyaklah belanja untuk saya bayar untuk setiap sem kan. So, jadi saya eager untuk habis cepat. Okay. Jadi saya part time sepatutnya 3 tahun minimum. Tapi bila masuk semester 3 tu, SV saya cadangkan supaya saya tukar mod on paper lah. Maksudnya kata you dah siap, why not you tukar je mod kan. Tukar je mod on paper je tak apa. Maksudnya secara realitinya saya memang masih full time cikgu kan, tapi secara on papernya saya tukar part time study tu kepada full time. Kalau tak, saya tak dapatlah nak bergerak dalam masa 2 tahun kan. Jadi saya pun tukar dan dalam semester keempat tu saya hanya bantu saya publish artikel Scopus dan bantu pensyarah saya lah, SB saya. Sebab dia pun dapat grant, dia pun seronok lah sebab saya boleh masukkan nama dia sekali kan. Saya guna tesis saya je buat paper. Dan alhamdulillah dapat 12 paper daripada tesis saya tu. Yang 10 daripadanya saya publish waktu belajar, 2 daripadanya selepas waktu belajar. Macam mana saya buat? Saya guna SCAF ni. Saya meringkaskan beberapa kaedah yang ada dengan menggabungkan beberapa pandangan dan juga beberapa kaedah yang saya dapat waktu saya sambung belajar tu lah. Okey. Jadi SCAF ni adalah satu kaedah penulisan tesis pantas yang ada struktur dan juga ada berpandu. Okey, maksudnya kaedah ni benda dia macam template. Benda dah ada, cuma kita masukkan mengikut kesesuaian kajian kita sendiri. Okey. Kemudian SCAF ni pula saya bina, saya buat, saya simpulkan, saya ringkaskan daripada konsep yang telah diperkenalkan oleh Profesor Madya, teknologis Dr. Azman Behasan, iaitu Timbalan Dekan di APTV THM ni. Beliau memperkenalkan RCS ataupun Research Content Structure kan, structure di mana ada struktur tertentu yang kita ikut agar memudahkan kita dalam menyiapkan tesis kita. Jadi daripada situ saya ambil, kemudian saya sesuaikan dengan apa yang SV saya terapkan dan juga saya masukkan, gabungkan dengan gaya saya, maka terhasillah SCAF ni. Okey, SCAF ni bertunjangkan kepada isu kajian. Ada faktor-faktor yang menyebabkan isu, ada bukti, ada kesan jika isu tidak ditangani, ada masalah-masalah dan juga last sekali ada outcome. Okey, kalau ikut SCAF ni akan keluar model ataupun teori lah. Okey, SCAF ni adalah ada juga yang bertanya, SCAF ni singkatan bagi apa? SCAF ni singkatan bagi struktur kajian Al-Fatih. Al-Fatih tu maksud pembukaan lah. Jadi saya mengharapkan struktur kajian yang saya perkenalkan ni mungkin dapat membuka jalan kepada pelajar-pelajar master atau PhD dalam menulis tesis. Okey, jadi sebelum nak meneruskan tesis kita ni,
kita mesti ada satu isu untuk kita kaji. Okey, jadi kalau kita biasa dengar orang tanya kita, you nak sambung belajar ni, you dah ada tajuk belum? Sebenarnya soalan itu kurang tepat lah. Sebab kalau soalan yang tepatnya, yang dia boleh tanya adalah, you nak sambung belajar ni, you dah ada isu ke you nak kaji? Itu yang tepat. Sebab kita punya kajian adalah base kepada isu. Tapi kita nak selesaikan adalah masalah yang ada dalam isu tersebut. Kan dia ada beza. Isu, masalah lah. Dia ada beza. Okay. Kalau siapa-siapa yang dah dapatkan e-book saya, dalam tu saya terangkan. Saya buat rajah mana satu isu, mana satu faktor, mana satu masalah. Dan yang mana kita nak selesaikan. Okay. Okay, dalam nak menentukan isu kajian ni, seperti yang saya sebut pada mula tadi, cari dulu perkara di sekeliling kita. Okay, cari dulu. Okay, yang kedua, pengalaman kita dalam pekerjaan dan juga dalam hidup ni, kita mesti ada pengalaman. Dan juga kita mungkin boleh ambil daripada pengalaman orang lain untuk menentukan kita punya isu. Yang kedua, isu ini mestilah satu permasalahan yang besar. Kalau masalah tu kecil-kecil, dia bukan isu. Isu ni satu masalah yang besar. Ambil masa yang lama untuk diselesaikan. Okey. Okey, baik. Kemudian perlu bersifat negatif. Isu kita ni mesti ada sifat negatif. Kalau dia ada sifat positif, dia bukan isu. Kalau dia bukan isu, buat apa kita nak kaji kan? Kita tak ada asbab, tak ada base. Kenapa kita nak kaji? Okey. Jadi dia mesti bersifat negatif. Kalau kita kata contohnya dalam kajian saya kata tugas guru. Biasa je. Dia bukannya isu. Tapi kalau saya kata beban tugas guru, itu isu lah. Beban kan? Dia negatif. Okey. Dan dalam nak menentukan isu ni, kita perlu pastikan ada bukti. Okey. Ada bukti yang isu tu berlaku. Okey, maksudnya kalau kita tak ada bukti, nanti panel akan kata, you tidur, you fikir, lepas tu you ingat, you katakan benda tu isu. Padahal benda tu tak isu pun. Kan, kita kena cari bukti. Kena perlu ada bukti tentang jika isu itu berlaku. Dan juga ada akibat jika isu itu tidak diselesaikan. Ataupun kita biar je isu tu tanpa kajian. Okey. Apa kesan dia? Mesti ada kesan dia. Kalau tak ada kesan apa-apa, kita tak payah buat kajian, tak apa, biar je lah. Kan? Dia tak ada memberikan apa-apa akibat. So, jadi dia kena ada akibat dia. Kalau tak ada akibat, so no point lah kita nak buat kajian kan. So tak buat pun tak apa, biar je lah isu tu berlaku. Kenapa kita nak pening-pening buat kajian kan? Okey. Isu juga kita boleh dapat daripada tesis orang lain. Okey. Yang poin kelima ni, yang paling tepat sekali, kita cuba nak cari gap. Daripada isu tu, mungkin ramai orang kaji isu tersebut. Tapi gapnya tu, yang belum orang kaji tentang isu tersebut tu apa? Kan, macam mana nak dapat dia? Kita boleh tengok daripada tesis orang lain lah yang sebelum ni, dah rujuk pada bahagian cadangan kajian lanjutan. Di situ kita boleh dapatkan gap. Okey. Dan isu ini berbeza dengan masalah. Okey, masalah kadang-kadang tidak memerlukan kajian untuk diselesaikan, dan dia juga tidak melibatkan banyak pihak. Dia kalau benda tu boleh settle waktu minum-minum ke, bincang-bincang ke, boleh settle, tu bukan isu lah. Itu hanyalah masalah. Okey. Jadi sebelum kita nak buat kajian ni, kita kena dapatkan isu dulu. Bukan dapatkan masalah lagi, dapatkan isu dulu. Okey. So now kita tengok macam mana kita nak tulis tesis menggunakan SCAF. Okey. Okey. Tengok sikit soalan sebelum saya masuk ke sana. Kalau kesahan soalan interview tu,
Kalau kesalahan interview ni, dia satu je lah. Tapi dia ada peringkat-peringkat dia kan. Okay, soal interview tu, dia sekali kisah pun kita dah boleh guna lah. Okay, tak ada lagi soalan ya. Okay. Okay, kalau ada siapa-siapa soalan yang ada soalan, misalnya dia confuse ke, kan? Isu dia tu betul isu ke ataupun masalah je, kan? Ataupun dia terbalik, masalah tu isu ke? Boleh kita kongsikan isu-isu tuan-tuan dan perempuan tu di ruangan chat. Nanti kita akan bincang sama-sama lah. Okay. So now, macam mana kita nak menghasilkan penulis scarf? Okay, ini rajah scarf. Rajah yang nama dia, struktur kajak Al-Fatih ni rajah dia. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan dapat tengok rajah ni, ada beberapa segi empat lah. Ada segi empat tepat, ada segi empat sama. Kemudian di setiap kotak tu dalam dia ada indikator, ada petunjuk dia. Contohnya kotak satu. Kan? Kotak satu isu contohnya. A isu. Kotak dua pula ada bukti, B bukti. Kotak 3 pula ada C kesan. Okey, seterusnya kotak 4 sampai 7 F1, F2, F3, F4. Okey. F itu petunjuk bagi faktor. Maksudnya faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4. So 4 faktor lah semua. Okey. Dan juga sebelah kanan dia tu M1, M2, M3, 4. M tu maksudnya masalah. Jadi masalah 1, masalah 2, masalah 3 dan masalah 4. Okay, last sekali ada kotak yang terakhir ni adalah model yang kita nak, yang kita buat outcome yang kita akan hasilkan. Jadi pada setiap kotak ni juga ada nombor. Nombor 1, nombor 2 sampailah nombor 12. Yang dikatakan fasa tadi, okey, yang kotak nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni adalah fasa pertama. Okey, kotak 4, 5, 6, 7 ni, yang ini fasa kedua. Dan M1, M2, M3, M4, kotak 8, 9, 10 ni, sebelah ni, ini adalah fasa ketiga. Dan fasa keempat yang terakhir ni, kotak ke-12 ni. Jadi kalau kita, apa yang kita dah bincangkan tadi, kita kata, master dia sampai fasa ketiga je. So sampai ke M ni je lah. Tapi PhD dia sampai fasa ke-4. Penentuan model. Okay, nampak tak dia punya perbezaan tu sebenarnya sikit je bergantung kepada outcome yang kita nak hasilkan. Okey, sikit tu je. Jadi kepada siapa yang dah ada master tu, sebenarnya sikit satu perkara je lagi yang membolehkan tuan-tuan dan perempuan ni ber-PhD. Sebab itulah bila habis dia master teruslah buat PhD. Kan? Kalau ada masa dan kesempatan lah. Dan kalau ada rezeki. Okey, insyaAllah. Okey. So, mana kita nak mulakan dulu ni? Okey, mana nak mulakan dulu? Okey, semestinya lah kotak yang pertama. Mana? Okey. Agak besar dah lah ni. Okey, kita pergi kotak yang pertama dulu. Isu. Okey, isu. Saya ambil daripada thesis saya lah. Senang saya nak explain kan. Tapi nanti gambarannya tu masing-masing nampak lah apa yang perlu dimasukkan. Okey, contohnya bagi kotak A ni, kita masuk ke isu. Contohnya isu kajian saya tetapkan sebagai beban tugas guru. Pendidikan khas. Okey, saya lebih tumpu kepada pendidikan khas. Okey, jadi bila saya letak isu tu, beban tugas guru maksudnya negatif lah kan. Benda terbeban kan. So, beban tugas guru. Okey. Yang kedua, ada tak bukti-bukti berlakunya isu ini?
So, kita cari 5 citation. 5 cukup, dapat 5 stop. 5 citation yang menunjukkan, yang membuktikan beban tugas guru tu berlaku sekarang ni. Okay, tak kira lah daripada artikel ke, daripada jurnal ke, ataupun daripada sumber ke, ataupun daripada laporan-laporan kerajaan. Kan? Macam kalau beban tugas guru ni mungkin kita boleh rujuk kepada laporan daripada NUTP ke, okay, bahagian pendidikan khas dan sebagainya. Okay, cari bukti yang menunjukkan isu ini memang berlaku sekarang ni. Okay, dan citation dia 10 tahun lah yang paling lama pun. Kan? Okay, dapat 5 citation dah cukup berhenti. Yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan bukti-bukti ni daripada surat khabar boleh. Tapi untuk bukti sajalah. Untuk nanti untuk yang part-part lain, kalau boleh ambil sumber yang lebih ilmiah lah. Surat khabar pun boleh. Tapi untuk bukti ni memang boleh. Yang lain tu kita cuba cari citation daripada sumber yang lain. Okey. Kotak 1 dah. Kotak 2 pun dah. Kita pergi ke kotak 3. Okey, kesan. Okey. Ini kita kotak 3 ni kita kena fikirkan. Apa akibat dia? Apa kesan dia kalau isu beban tugas guru ni kita tak tangani dia? Okey, apa kesan dia? Fikir secara logik je dulu. Mungkin produktiviti guru terjejas. Okey, dia punya pengajaran dia pun tak okey. Okey, buat apa yang patut, yang ala kadar je. Kan? So, mengajar pun tak bersungguh lah sebab dia terbeban dengan tugas yang lain selain daripada tugas mengajar dia. Ataupun dia juga memberi kesan kepada perkembangan murid tu. Kan? Sebab cikgu tak produktif, murid pun akan terkesan. Ataupun mungkin kalau terlalu terbeban ni akan menjejaskan kesihatan guru. Mungkin juga kan. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir lah, mungkin menjejaskan juga kepuasan kerja guru. Banyak lagi lah kesan-kesannya kalau kita biarkan beban tugas ini berlarutan tanpa kita tanpa kita usaha untuk kita buat kajian ni lah. Okey, banyak lagi ni kesan-kesan dia. Selain daripada produktiviti guru, perkembangan murid, kesihatan guru, kepuasan kerja guru ni banyak lagi. Tapi saya letak kat sini 4 sahaja. Okey. Dan daripada 4 ni pilih satu saja kesan yang kita nak kaji. Satu saja. Yang mana ianya yang paling memberikan kesan, yang mana yang kita sesuai dengan kita punya responden. So kita kena pilih macam tu. Jadi pada ruangan C ni, saya buat keputusan untuk ambil kesan kepuasan kerja guru. Senang nak cari bahan dan sebagainya kan. Jadi once saya pilih kepuasan kerja guru ni, yang lain tu kita boleh buang lah. Okey, kita ambil satu je. Jangan ambil banyak, satu je. Okey, bila dah ambil kepuasan kerja guru ni sebagai kesan kepada isu beban tugas guru, kita carilah citation yang berkaitan. 5 je. Okey, 5 je, jangan lebih. Okey, dapat je 5, stop. Kalau tidak nanti kita buang masa lah. Okey. 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 Okey, baik Itu fasa pertama. Kotak pertama, kotak kedua dan kotak ketiga. Okey. Kita pergi kepada fasa kedua. Yang F ni kan. F1, F3, F4. Maksudnya faktor. Faktor pertama, faktor kedua, faktor ketiga, faktor keempat. Faktor apa? Tengok balik anak panah ni. Daripada isu kan, beban tugas guru. Jadi faktor ni, kenapa berlakunya beban tugas guru?
Tak nampak presentation saya. Yang lain nampak tak? Nampak, Doktor. Doktor. Ni dah nampak. Okay. Tapi ni sekarang tak ada, Doktor. Ni nampak Doktor punya as a whole. Okay. Okay, ni ada kan? Okay. Adakah interview tu boleh dikira sebagai, kalau kita buat interview tu secara formal, tu boleh dikira sebagai bukti. Okay, kita boleh ambil sebagai bukti. Okay, sekarang ni beban tugas guru. Apa faktor-faktor dia? Okay, apa faktor dia? Kita fikir logik dulu. Jangan pergi nak cari bahan lagi. Fikir logik dulu. Apakah faktor yang menyebabkan, agak-agaknya lah, apa yang menyebabkan berlakunya beban tugas guru? Bila kita fikir balik, rupa-rupanya yang menyebabkan beban tugas guru ni berlaku, pertamanya disebabkan oleh pentadbir. Kan? Yang pernah mengalami benda ni. Pentadbir dia main bagi je. Guru besar bagi je tugas. Dia tak kira tugas tu kena-mengena dengan kita ke tak, dia akan bagi je. Dia rasa macam dia nak bagi, dia bagi. JPN, PPD tak suruh pun. Tapi dia nak bagi kerja dekat kita. Tak ada kena-mengena dengan pengajaran pun. Dia nak bagi juga. Kan? Contohnya dia bagi tugas ngecat sekolah ke kan. Kan swasta kan ada kan. Tapi dia nak bagi kat cikgu juga. Kan. Ada pula memang pentadbir ni memang yang suka pilih kasih. Kan kalau cikgu-cikgu yang rapat dengan dia, dia tak bagilah kerja-kerja yang berat-berat. Tapi cikgu-cikgu yang selalu mantah dia ni, dia akan bagi tu kan. Yang berat-berat kan. Okey, bila kita sebut pentadbir tu, pentadbir macam ni, pentadbir kejam, pentadbir pilih kasih, dekat ruangan faktor ni, F1 ni kita letak je kepimpinan pentadbir. Jangan kita letak semua apa yang pentadbir buat tadi. Kita just letak kepimpinan pentadbir. Macam itu. Okey, itu yang pertama. Okay, yang kedua, kita fikir lagi. Selain daripada pentadbir, apa lagi yang menyebabkan cikgu tadi terbeban dengan tugasan dia? Okey, bila kita fikir rupanya dasar kerajaan. Kan? Kerajaan. Bertukar menteri, bertukar dasar. Kan? Bertukar pemerintah, bertukar dasarnya. Dapat pula ketua pengarah baru, kan? Dia tukar dasar, guru penyayang lah, macam-macam lagi lah dasar, dan menyebabkan kita dulu ada waktu permulaan PBS tu kita kena macam-macam rekod, kita kena tulis, kena buat file kan. So dasar kerajaan pun memungkinkan berlakunya beban tugas guru. Jadi banyak-banyak dasar tu kita hanya letak dasar kerajaan saja sebagai dia punya faktor. Okey, selain daripada kepimpinan pentadbir, daripada dasar kerajaan, apa lagi yang menyebabkan guru tu terbeban dengan tugasan dia? Okey. Agak-agaknya apa lagi ni yang kita rasa je, bukan sebab ni saja, apa ni, sebab lain pun ada kan. Apa lagi sebab-sebab lain tu? Selain daripada pentadbir, selain daripada dasar kerajaan, mungkin faktor cikgu tu sendiri. Cikgu tu tak pandai nak uruskan jadual dia, tak pandai nak uruskan masa. Kalau dia dapat banyak tugasan, dia tak pandai nak bahagikan mana satu yang penting, mana satu yang utama. Okay, dia tak ada kemahiran nak buat tugasan yang diberikan tu. Dia tak ada pengalaman pun. Okay, dia tak ada pengetahuan, tak ada pengalaman, semua tu kita letak je sebagai faktor kompetensi guru. Kan? Cikgu tak ada pengetahuan, cikgu tak ada pengalaman, cikgu tak ada kemahiran nak buat tugasan yang diberikan tu. Itu pun mungkin menyebabkan dia terbeban. Dan selain daripada pentadbir, selain daripada dasar kerajaan, selain daripada kompetisi guru, faktor apa lagi? Mungkin faktor fasiliti ataupun sumber. Contohnya sumber tak cukup kan, fasiliti pun tak cukup, jadi cikgu sendiri yang kena buat kan. Padahal benda tu sepatutnya sekolah yang sediakan, tapi disebabkan benda tu tak ada, fasilitinya tak cukup, cikgu terpaksa buat sendiri. Dah bertambah-tambah tugas cikgu. Okey,
Okay, jadi kita dah dapat 4 faktor secara rangkumannya, iaitu kepimpinan pentadbir, dasar kerajaan, kompetensi guru ke fasiliti ataupun sumber. Okey, daripada keempat-empat faktor ni, kepimpinan pentadbir, dasar, kompetensi guru, fasiliti ataupun sumber ni, antara keempat-empat ni, yang mana kita rasa dominan? Yang mana yang paling utama sekali yang menyebabkan beban tugas guru berlaku? Okey, ataupun kita pilih yang mana senang kita dapatkan responden untuk jawab soal sidik kita. Okey, di antara keempat-empat ni. Bagi saya rasa kompetensi guru lah kot. Senang saya nak jumpa guru-guru kan. Nak jumpa pentadbir, mungkin nak kena buat appointment dan sebagainya. Dasar kerajaan pula, dia sebenarnya lebih daripada kita nak bantu siapa. Kan, kalau daripada dasar kerajaan ni kita tak boleh ubah dah. Kan, kecuali lah kita jadi menteri kan. Okey, kompetensi guru. Saya pilih kompetensi guru. Jadi once saya pilih kompetensi guru, saya boldkan. Bila saya dah pilih kompetensi guru, saya tukar kedudukan dia. Daripada dekat F3, saya cut, saya paste dekat F4. Apa ni, faktor yang utama tadi letak di F4. Okey, jadi fasiliti dan sumber yang ada dekat F4 ni, kita cut ke kedudukan F3. Okey, so, jadi fasa kedua ni nampak faktor kepada isu. Dan faktor paling dominan adalah kompetensi guru. Okay, bila kita dah susun cantik keempat-empat ni, carilah 5 citation yang bersesuaian. Okay, cari 5 citation. Dapat 5 dah, stop. Jangan banyak-banyak. Okay. Dah pastikan dinamik lah. 10 tahun terbaru kan. Dan kompetensi guru ni, disebabkan kita kata dia dominan, kita tambahkan sikit citation dia. Jadikan dia 7. Okay, kalau yang lain tu 5, yang dominan tu 7. Faktor dominan tu lah nanti yang kita akan kaji. Faktor lain tu kita tak kaji. Okey. Jadi dah siap fasa 2. Okey, fasa ketiga pula. Kotak ke-8, 9, 11. Fasa 3 ni sampai 11. Dalam kotak tersebut ada M1 sampai M4. M bermaksud masalah. Kan? Jadi masalah 1 sampai masalah 4. Masalah siapa ni? Masalah guru tadi. Kan kita kata tadi, guru ni dia tak ada pengetahuan tentang tugasan dia. Pengetahuan nak manage waktu, manage tugasan dia tak ada. Kemudian daripada segi kemahiran dia tak ada. Dia bukan tak ada, dia kurang lah kan kalau ada pun. Kesediaan, dia tak bersedia nak menerima tugasan yang kadang-kadang bertimbun kan. Dan M4 mungkin cikgu tadi tak ada pengalaman untuk siapkan satu tugasan yang diberikan. Okey, jadi dah penuh fasa ketiga iaitu M1 sampai M4 kita dah isi. Fikir logik je, tak perlu masuk sumber ilmiah lagi. Tapi bila dah siap 4-4 ni, barulah kita cari citation. So, masing-masing 5 citation. Cukup 5 citation cukup lah. Nanti, yang banyak-banyak. Nanti akan buang masa. Sebab yang kayaknya cepat adalah kita baca yang kita perlu baca. Kita tulis apa yang kita perlu tulis sahaja. Okey. So, maka lengkaplah fasa 1 hingga fasa 3 bagi kita punya skaf pada kali ni. Okey. Okey, yang terakhir adalah kotak yang ke-12 ni yang mewakili fasa keempat. Okey, kalau kita tengok indikator kat dalam tu, ianya akan menghasilkan model lah. Model apa? Mari kita baca balik. So, model hubungan antara A, mana A? Tengok balik A dekat rajah. A adalah isu kan? So, tukar balik lah. A ni kita tukar dengan beban tugas guru. Okey. Model antara beban tugas guru. Okey, kemudian F4 pula. Mana F4 kita? F4. Kompetensi guru. F4 ni tukar.
Okey. Okey dah. Ya, tak apalah tu. Okey. Model hubungan antara beban tugas guru, kompetensi guru dan C. C kita mana? Kepuasan kerja guru. So ambil lah. Kerja guru ni ganti dekat C ni. Okay, so dia akan jadi model hubungan antara beban tugas guru, kompetensi guru dan kepuasan kerja guru. Kalau ada kumpulan sasaran, masukkan kumpulan sasaran. Kalau macam saya, ada pendidikan khas. Kan? So dia akan jadi model hubungan antara beban tugas guru, kompetensi guru dan kepuasan kerja guru pendidikan khas. Okey, inilah modelnya. Okey, ini model yang akan terhasil dan dicadangkan. Okey, ini cadangan saya, tapi nanti boleh tuan-tuan dan puan-puan kena bincang dengan SP masing-masing lah. Okey, dicadangkan. Nama model ini juga menjadi tajuk kepada tesis kita. Jadi apa tajuk tesis kita? Model hubungan antara beban tugas guru, kompetensi guru dan kepuasan kerja guru pendidikan khas. Okey, itulah tajuknya pada tesis kita. Sebab itu kita kata tadi, kan, tajuk ni subjektif, boleh berubah-ubah. Okey, sebabnya macam inilah. Jadi dia subjektif. Ni boleh letak di sebagai tajuk. Sebab tu bila orang tanya, dah ada tajuk ke untuk buat PhD ni? Itu salah lah. Sebab tajuk akan terhasil pada akhir sekali, belakang ni. Okey. Kalau untuk master, buang je perkataan model ni untuk tulis tajuk, kan? Sebab apa? Sebab peringkat master dia tak perlu membina model dan sebagainya, kan? Okey, jadi buang perkataan model tu. Tapi untuk PhD, masukkan perkataan model. Okey, maka lengkaplah kita punya scarf tadi. Bila kita lengkap saja isi benda ni, barulah kita okey, sekejap okey, maka barulah kita akan boleh tulis bab satu. Okey. Soalan. Okey, nak tanya, untuk beban tugas guru tu, kita ambil 5 kajian kan? Kajian tu maksudnya, adakah doktor menjurus terus kepada beban tugas guru pendidikan khas, tak kira daripada mana-mana negara atau asalkan dia, maknanya key point yang, keyword yang doktor guna tu beban tugas guru ataupun kita detailkan terus beban tugas guru pendidikan khas? Untuk dapatkan 5 citation tu. Sebab macam saya punya SW, dia sangat cerewet. Dia nak Q1 punya journal je yang untuk kita rujuk. Jadi yang saya nak tahu, maknanya permulaan kita 5 kajian untuk beban tugas guru tu, macam mana doktor dapat benda tu? Okey. Dia macam ni dapatkan dulu secara umumnya beban tugas guru. Okey, beban tugas guru. Ini cara saya dapatkan bukti itulah. Jadi saya akan carilah citation berkaitan dengan beban tugas guru. Maka saya akan dapatlah beban tugas guru. Okey, kemudian macam mana saya nak dapatkan benda tu beban tugas guru pendidikan khas? Okey, saya jalankan beberapa interview secara tak formalnya. Okey, saya tak formalnya saya jalankan interview dengan 5 orang cikgu ke, kan? Cikgu pendidikan khas ni, saya tanya dia, adakah benda ni berlaku dalam dalam kalangan guru pendidikan khas, beban tugas guru ni. Okey, jadi benda tu saya kuatkan dengan apa yang bukti ilmiah yang saya telah dapat. Okey, tapi kalaulah kita cari, sumber citation tadi, jumpa beban tugas guru pendidikan khas, itu lagi tepat, lagi boleh ambil. Tapi kalau tak jumpa yang memang fokus terus kepada pendidikan khas, cari dulu yang beban tugas guru, tak kira lah guru pendidikan khas ke, guru college vocational ke, guru sekolah agama ke, dapatkan benda tu, kuatkan balik dengan interview. Dan baru kita dapat bukti yang isu tu berlaku.
Maknanya dekat citation kita 5 tu memang kita nak yang itu adalah bukti bahawa wujudnya beban tugas guru itu. Untuk betul. 5 tu. Okey. Faham betul. doktor. Terima kasih. Okey, sama-sama. Sebab kadang-kadang kalau kita nak cari, kita jumpa terus benda tu, mungkin orang dah buat kajian tu. Masalah juga kan. Tapi ada gap lain lah kalau kajian tu dah orang buat kan. Okey. Okey. Faktor paling minimum mesti letak 4 ke? Okey, untuk permulaan letak 4 pun dah cukup. Sebab kita nak kaji satu je daripada faktor tadi, daripada semua faktor tu ni, kita nak kaji satu je. Okay, kalau kita letak banyak pun last sekali memang satu je. Nak letak banyak pun tak apa. Tapi 4 tu cukup dah. Tapi kalau tak jumpa 4, ada 3 je, pun tak apalah, 3 je tak apa. Asalkan salah satu daripada dia tu kita nak gunakan, kita nak kaji. Okey, untuk kajian kualitatif pun sama juga, dia punya basic dia sama juga. Macam ni jugalah. Tapi nanti bila kita masuk pada metod dia, masuk daripada proses kajian dia, daripada objektif kajian dia akan jadi lain sikit lah. Dia akan berubah. Tapi basic untuk dapatkan permulaan kajian tu lebih kurang sama. Macam ni. Okey, baik Doktor nak tanya boleh? Sekarang ni dah. Okey, boleh. Okey, doktor, contohnya yang isu yang doktor cadangkan tu beban lah. Katakanlah beban tu memang ada kajian dekat kualitatif. Dan kajian tu dibuat dalam peringkat PhD. Dan tiada lagi kajian sebelum ni dalam bentuk kuantitatif. Jadi kalau saya ambil beban tu sebagai isu saya untuk test saya punya responden, jadi yang tu boleh jadi isu tak? Sebab dia buat dalam kualitatif tapi tak pernah buat dalam kuantitatif. Dan dia ada sedia ada dengan dia punya bukti-bukti dia sekali. Okey, baik. Kalaulah benda tu dah selesai kan, kita sebenarnya dah gap tu dah tak ada dah kan, walaupun dia kualitatif ke kuantitatif pun, dia bila dah selesai, contohnya beban tugas guru pendidikan khas tu, contohnya ada yang buat kualitatif, ada yang buat kuantitatif kan. Tapi pada akhir kajian yang sedia ada tu, telah pun ada penyelesaian, contohnya dah keluar model ke kan. So sebenarnya gap tu dah kecil sangat dah. Patutnya kita elak daripada buat isu yang sama. Sebab saya risau kadang-kadang panel ni dia punya ni lain-lain kan. Sebab dia kata alah, you punya perbezaan hanya dari segi metod. So tak ada gap, dia kata. Yang gapnya apa? Yang gapnya kumpulan sasaran kan. Yang gapnya lagi daripada segi daripada segi pemboleh ubah kan. Contohnya kat sini ada 3 pemboleh ubah. Tapi kajian kita pula ada pemboleh ubah yang lain. Itu boleh lah kan. Tapi kalau pemboleh ubah pun sama, cuma kita ubah metod saja, benda tu saya risau. Sebab ada panel yang tak terima benda tu sebagai gap. Okay, so at least tukar sikit dia punya pemboleh ubah, dan juga mungkin cari kumpulan sasaran yang lain. Baru kita boleh buat satu kajian yang ada gap, yang kuat lah, yang kukuh sikit. Okay. Thank you. Okay. Welcome. Okay, so now bila kita dah siap scarf tadi, barulah kita boleh tulis bab 1. Okay, so macam mana nak tulis bab 1? Ini secara asasnya. Okay, mungkin gaya penulisan ada perbezaan. Mungkin kajian bentuk macam ni beza, penulisan macam ni. IPTA ni pula dia punya struktur dia lain sikit kan. Dia banyak lah. Tapi ini secara asasnya. Doktor? Ya.
Kalau boleh Doktor jelas balik hari tu yang isu dengan masalah tu macam mana, cara simpelnya kita nak faham? Oh, okey. Okey, isu dan masalah. Okey Okey, isu ni okey bila sampai satu part kan, kita pilih satu isu. Kita cakap okey, beban tugas guru. Contohnya kita fikirkan ada tak faktor-faktor yang menyebabkan isu tu berlaku. Okey, kalau kita jumpa hanya satu faktor saja, itu hanya masalah. Okey, tapi kalau kita isu tersebut bila kita kaji dia banyak faktor-faktor dia. Itu kemungkinannya adalah isu. Tapi kalau kita jumpa isu tadi kita kata beban tugas guru. Okey, contohnya beban tugas guru. Tapi bila kita tengok apa faktor menyebabkan beban tugas guru ni berlaku, rupanya cikgu je penyebab dia. Faktor lain kita tak ada pun. Itu mungkin hanya masalah saja. Dia bukan isu. Isu ni dia merangkumi beberapa faktor dan daripada faktor tersebut ada pula masalah-masalahnya. Okey, yang kedua, isu ni kita fikir dan kita fikir logik, kita bincang sikit, kita cari dia punya, kita Google sikit apa semua dah jumpa penyelesaian dia. So itu bukannya isu lah. Kan? Itu hanya masalah je. Ataupun kita fikir satu isu, tiba-tiba kita tanya orang dah settle masalah tu. Dah settle isu tu. Itu bukan isu lah, itu masalah je. Masalah ni kecil-kecil sebahagian daripada isu. Tapi isu ni besar. Nak selesaikannya pun ambil masa. Jadi Doktor, macam hari tu yang result SPM tu bukan isu lah, itu masalah je kan? Nah, itu sebahagian daripada masalah yang berlaku lah. Mungkin ada isu lebih besar daripada result SPM tu. Mungkin daripada result SPM tu mungkin isunya mungkin tentang murid susah nak masuk universiti ke, kan? Ataupun isunya mungkin murid keciciran ke, dan sebagainya lah. Okay, result SPM tu mungkin dia punya masalah dia. Okey, baik. Jika siapa-siapa yang ada nak berkongsi isunya di ruangan chat pun boleh kita kongsi, mana dah tahu kan, dapat idea-idea yang lebih ke hadapan. Okey, so cara nak menulis bab 1 ini secara basicnya. Lepas ni kita boleh bincang lagi dengan apa ni, SB masing-masing lah tapi ini secara asasnya. Okey, bab 1. Okey, bermula dengan satu pengenalan. Ini pengenalan. Apa kita nak tulis dalam pengenalan ni? Okey, ada SV dia tak nak panjang-panjang pengenalan, ada SV dia nak yang panjang-panjang pengenalan dia. Ada SV yang nak masukkan beberapa perkara sahaja. Okey. Tapi kalau ikut gaya saya ni, saya lebih suka tulis panjang sikit. Sebab apa? Ini akan memudahkan kita untuk kita buat artikel untuk Scopus nanti. Okey, bila satu-satu sub tu dia panjang sikit, dia mudah untuk kita panggil apa? Paraphrasing dia. Kita nak ambil daripada sub-sub tu dia lebih mudah. Kan? Kalau pengenalan ni sikit, kalau kita nak buat 10 paper, dia jadi macam terhad sikit kita nak ambil. Okey, jadi dalam pengenalan ni saya lebih suka untuk nak tulis adalah tulis secara ringkas. Okey, tulis secara ringkas. Tak perlu terperinci lagi sebab ada pengenalan kan. Tulis secara ringkas. Okey, saya highlightkan sikit kat situ. Okey, perkara bagi kotak 1 hingga 12 dalam perenggan. Okey. Nampak Tulis secara ringkas perkara bagi kotak 1 hingga 12 dalam perenggan. Okey, rujuk balik skaf kita. Kan dia ada nombor kan? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 sampailah 12. Nombor-nombor ni mewakili perenggan. Contohnya perenggan 1 untuk beban tugas guru. Perenggan 2 cerita tentang bukti pula. Perenggan 3
cerita tentang kesan. Perenggan 4, cerita tentang F1. Perenggan 5, cerita tentang F2. Perenggan 6, cerita tentang F3. Sampailah ke perenggan yang ke-12. Sebab tu saya kata saya suka panjang sebab nanti saya nak keluarkan untuk artikel Scopus tu boleh lah, boleh cepat, boleh banyak sikit. Kan? Okey. Daripada banyak citation tu, kita ambil 3 je citation. Tadi setiap kotak kan ada 5 citation kan? Okey, 5 citation. Okey. Yang lain kita ambil 3 saja. Jangan ambil 5 sebab kita nak buat secara ringkas kan? Okey. 3 citation bagi kotak 4 hingga 11. Okay, tapi untuk 1 sampai 3 kita tetap ambil 5 citation bagi kotak 1 hingga 3. Okay, kita tetap tulis ikut perenggan. Kotak 1 perenggan 1, kotak 2 perenggan 2, kotak 3 perenggan 3 sampailah kotak ke 12. Ada 12 perenggan. Tapi sebab kita nak tulis secara ringkas, daripada 5 citation tu kita ambil 3 je dulu untuk kita masukkan dalam penulisan pengenalan bagi kotak ke-11 hingga 4 hingga 11. Tapi kita tetap kekalkan 5 citation bagi kotak 1 hingga 3. Okey. Faham So dia akan jadi macam ini. Perenggan 1. Okey. Perenggan 1 kotak 1. Ini 5 citation. Okey, yang kedua pula. Perenggan 2 kotak 2. Still dengan 5 citation. Kemudian perenggan 3 kotak 3 dan masih lagi dengan 5 citation. Once kita masuk kotak 4, perenggan 4 kotak 4, 3 citation dulu kita ambil. Okey. Seterusnya samalah. Sampailah ke 12. Okey, kotak 4. 5 kotak 5. Perenggan 5 kotak 5. Perenggan 6. Okey, perenggan 7 walaupun kita ambil lebih kan. Citation yang kompetisi guru tu kan. Tapi kita ambil 3 dulu untuk tulis dalam pengenalan. Okay, ambil 3 citation. Yang 2, yang nanti tu untuk 5 citation kita ambil yang kita tulis sub yang berikutnya. Jadi macam ni lah. Okay. Sebenarnya yang 12 dengan ni boleh gabung ni. 11 dengan 12 ni kita gabung jadi satu pun tak apa. Okay. Okay, itu 1.1. Okay, 1.2 pula. 1.2 adalah latar belakang kajian. Okay, jadi apa kita nak tulis dalam latar belakang kajian ni? Okay, tulis. Tulis secara terperinci perkara bagi kotak 4 hingga 7 itu F1 hingga F4 dalam perenggan. Secara terperinci tadi saya ringkas kan. Ini saya terperinci pula. Okey, maksudnya dia akan jadi macam ni lah. Perenggan 1 kotak perenggan 1 bagi F1. Nah, ni 5 citation lah. Jadi pada pengenalan kita ambil 3 je kan. Kita ambil 5. So, perenggan
2 F2. Sama 5 citation. So perenggan 3 F3 pun ni 5 citation. Yes. Ni faktor yang dominan perenggan keempat ni. Perenggan 4 F4 kat sini kita buat sebab 7 kan, kita bahagi dua ni. Dua perenggan. 4 citation. Lagi perenggan 5 F5 F5 pula F4 juga, tapi lagi baki 3 citation tu. Kenapa kita buat dia 2 perenggan? Kenapa kita buatkan dia 2 perenggan? Sebabnya kita nak nyatakan yang F4 ni adalah faktor yang paling dominan. Kita buat 2 perenggan sebab dia pun ada 7 citation kan. Jadi 5 perenggan lah semua. Okey, itu 1.2. 1.3 penyataan masalah. Okey. Penyataan masalah. Penyataan masalah maksud yang mana? Okey. Tulis secara terperinci. Dah tak ada ringkas dah. Perkara bagi kotak 8 hingga 11 iaitu M1 hingga M4 dalam perenggan. Terperinci. Okey. So dia akan jadi macam inilah. Perenggan 1 M1 ini 5 citation. Okey. Perenggan 2 M2 pun 5 citation. Dan perenggan 3 M3 5 citation. Ada yang nak masuk? Okey. So perenggan 4 M4 ni pun 5 citation sebab dah terperinci kan. Okey. Perenggan 5 ini kita cerita tentang gap kajian plus kotak 12. Tetap ada 5 perenggan. Okey, tapi tambah yang perenggan kelima tu gap kajian dan juga tambah yang kotak ke-12 tadi. Apa kita nak buat? Okey, itu penyataan salah 1.3. Okey, 1.4 objektif kajian dan 1.5 persoalan kajian. Dua ni. Okey, ini pun bahan ni saya ada bagi ni. Okey, saya ada forward kan. Saya ada email kan. Okey, cara dia kita ambil dari sini. Nanti bahan-bahan ni pun saya akan emailkan semula lah yang saya tengah buat ni. Okey, objektif persoalan kajian berdasarkan ni. Okey, berdasarkan contoh yang saya bagi ni, dia lebih kepada mixed method lah. Mixed method. Tapi kita boleh bincang lagi. Okey, tak ada masalah. Okey, so yang pertama kita bincang objektif kajian untuk PhD dulu. Okey, meneroka kita nak contribute kita punya PhD, dia mesti ada sesuatu yang baru kan. Antaranya satu, kita perkenalkan model. Yang kedua, kita dapatkan elemen-elemen baru. Jadi persoalan objektif kajian pertama dan kedua ni lah akan menemui elemen-elemen baru. Okey, jadi objektif kajian pertama ini template. Siapa-siapa nak boleh copy paste je.
dan edit. Okey, meneroka elemen-elemen F4. Tengok balik rajah kita. F4 kita tadi apa? Kompetensi guru. Yang mempengaruhi A. Tengok balik scarf kita. Rajah kita A tu apa? Isu kan? Beban tugas guru. Dan C. Tengok balik rajah scarf kita. C tu apa? Kepuasan kerja guru. Dan tambah kita punya kumpulan sasaran. Okay. Okay. Ini yang hitam ni untuk PhD. Tapi kalau untuk master, dia tak perlu cari elemen baru. Dia cuma sahkan je. Betul tak elemen-elemen tu? Jadi saya letakkan dia kali hijau. Okay, dia tak meneroka lah. Dia hanya mengenal pasti elemen. Okay, yang hijau ni untuk master punya. Yang hitam tadi untuk PhD. Okay. Soalan kajian samalah. Master ke PhD sama. Tukar balik je. F4, A dan C ni. Kan? Tukar balik. Okay. Ada soal jangan lupa lah. Okay. Yang soalan kajian pertama. Objektif kajian pertama dan kedua ni. Dia kualitatif. Dapat melalui temu bual. Okay. Objektif kajian kedua pula. Meneroka elemen-elemen A. Masukkan A ni apa? Tengok balik beban tugas guru. Dan C. C ni apa? Tengok balik rajah kita tadi. Kepuasan kerja guru. Masukkan kumpulan sasaran. Kan? Okay, itu untuk PhD. Untuk master, sekali lagi dia tak meneroka elemen baru. Dia hanya mengenal pasti elemen yang sedia ada. Jadi dia akan macam ni lah. Mengenal pasti elemen tadi. E and then yes. Okay, ini untuk master. Soalan kajian ni sama. PhD, master sama. Tukar balik je. Apakah elemen-elemen A? Beban tugas guru. Apakah elemen-elemen C? Kepuasan kerja guru. Masukkan kumpulan sasaran. Okey. Bagi objektif ketiga. Ni dah masuk kuantitatif. Sebab kita tadi dalam contoh tu kita nak bina model kan. Jadi dalam soalan, dalam objektif kena nyatakan lah. Yang kita nak membina model. Alamak. Tak dapat Sekejap. Macam mana tak dapat ni? Okay, dah ada tu kan? Link kat situ. Okay, nanti rakaman nanti saya akan forwardkan. Okay. Okay, sebabkan kita nak membina model tadi. So, dalam objektif pun kita kena nyatakan lah untuk buat model. Okay. Dia ada dua. Dia nak buat satu je model. Tapi disebabkan nak membina model, saya guna Sam Amos. Dia ada istilah dia sendiri. Okay, membina model pengukuran. Sebenarnya model pengukuran ni nak uji hubungan. Kan? Hubungan antara pembeli ubah. Dia punya istilah dia je, model pengukuran. Okay, nak uji hubungan. Dan yang keempat ni, model struktur ni dia nak uji pengaruh. Kan? Maka terhasillah nanti satu model. Sebab model ni, kalau kita nak bina model, at least kita buat dua pengujian lah. Uji hubungan antara pembeli ubah. Yang kedua, kita uji pengaruh antara pembeli ubah. Ataupun nak advance lagi, kita uji mediator dan kita uji pula moderator. Tapi dua ujian yang pertama ni pun dah cukup untuk membina model. Okey, jadi untuk objektif kajian ketiga, membina model pengukuran hubungan antara A, masukkan balik. Tukar je A beban tugas. 4
kompetensi guru. Dan C, kepuasan kerja guru. Kepuasan sasaran. Pendidikan khas. Okey. Itu untuk PhD, dia bina model. Tapi untuk master, dia tak bina model. Dia hanya uji sahaja yang telah sedia ada. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Saya hijaukan dia. Menguji hubungan antara beban tugas guru, kompetensi guru dan kepuasan kerja guru pendidikan khas. Okey. Itu untuk master. Untuk persoalan kajian ketiga, okey, yang untuk PhD boleh ambil lah ni. Kan? Boleh ambil soalan kajian ni. Okey, yang ketiga ni kan. Apakah model pengukuran hubungan antara A, M4 dan C, tukar je, dapat disepadankan? Ayat dapat disepadankan ni kena ambil. Dia memang standard. Okey, itu untuk kajian ketiga untuk PhD. Untuk master, saya hijaukan dia. Saya hijaukan dia. Bagaimanakah hubungan? Okey, ayat ni. Okey, dan yang keempat ni, membina model struktur, tukar je A, beban tugas guru, 4, kompetensi guru, dan C, kepuasan kerja guru pendidikan khas. Untuk PhD, untuk master saya hijaukan dia dulu. Dia tak bina model pun, dia hanya uji saja pengaruh, menguji pengaruh okey. Yang soalan kajian keempat, tukar je balik yang ni lah. Dapat ditertusahkan tu jangan ni, jangan buang. Itu kena ada tu. Okay, untuk master, okay, saya hijaukan dia. Bagaimanakah pengaruh? Okey. Itu objektif dan juga soalan kajian. Untuk yang kualitatif, yang buat kajian kualitatif, objektif pertama, kedua sama, boleh guna yang sama. Cuma objektif ketiga ni mungkin mungkin dia apa? Mungkin dia membina, saya tak ada colour biru lah. Biru ni mungkin untuk kualitatif. Membina modul kan contohnya. Modul. Okey. Okey, yang keempat ni mungkin untuk kualitatif dia menguji keberkesanan modul. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.5. 1.6. Hipotesis kajian. Hipotesis kajian ni tak wajib. Untuk mixed method, untuk kualitatif tak perlu, untuk kuantitatif perlu masuk. So, hipotesis pun sama. Template dah ada, just copy and then paste lah. Then tukar balik sahaja. Macam A, tukar A ni apa tadi? Beban tu
tugas guru kan. Mana A tu semua tukar beban tugas guru. Kemudian C pula. Tukar lagi. C ni kepuasan kerja guru pendidikan khas kan. Okay, ni pun copy. Tukar je. Mana C semua tukar. Kerja guru khas. Lagi satu F4. Kompetensi guru. Mana F4 semua tukar kompetensi guru. Okey. Hipotesis dah siap. 1.7 adalah kerangka konsep. Okay, ada FPTA, dia wajib dia buat kerangka konseptual. Dalam tu siap ada dah apa ni? Sekali dengan teori-teori kan. Tapi ada yang hanya buat kerangka konsep sahaja. Okey, untuk kerangka konsep ni template pun dah ada. Belum bawah tu dah semua okey. Konsep. Boleh copy paste saja mana yang saya telah bagi tu. Okey, ni kerangka konsepnya. Ini asas tau. Asas sebab saya nak kaji hubungan lah, pengaruh kan. So jadi macam ni lah. So yang mana boleh isi tu isi dulu. Macam isu ni beban tugas guru. Okay, kemudian F4 boleh isi kompetensi guru. Dan yang sini kesan kepuasan kerja guru. Mana lagi yang boleh isi? Ni bentuk tak kisahlah. Okay, flow pun daripada kiri ke kanan ke atas bawah tak kisah. Asalkan arrow tu betul dan apa yang ada dalam kotak tu betul. Okay. M1 pun boleh isi. Kan dah ada dalam kita punya scarf tadi. Kawan. Oh, dia tak cantik lah. Nanti buatnya cantik lah. Nak tak color pun tak apa. Yang 2 dah ada kemahiran. Yang 3 sediaan. Dan M4 pengalaman. Okay. Okay, pengalaman. Okay, yang tengah yang besar-besar ni beban tugas guru, kompetensi guru, kepuasan kerja guru ni, ini semua pun boleh ubah. Okay, di mana beban tugas guru ni adalah boleh ubah bersandar. Apa English dipanggil DV. Sama dengan yang kepuasan kerja guru ni. Ini pun DV. Satu lagi. F4 ni dia boleh ubah tidak bersandar. Open in English IV. Dependent kan. Ada 3 pun boleh ubah. Dan yang kecil-kecil kat luar ni, ini adalah elemen. Ataupun dimensi. Ataupun subconstruct. Macam mana nak dapatkan ni? Kan kita dah dapatkan tadi 5 citation berkaitan kepuasan kerja guru, citation tentang kompetensi guru kan, semua tu kan. Daripada literature review tu lah akan keluar elemen. Kita tengok apa elemen yang ada. Dia cerita tentang apa bila dia bercakap tentang beban tugas guru ni. Yang saya jumpa, rasa dia kan. 3 ni suasana kerja. A4 ni mungkin sumber. Mungkin lah saya pun tak ingat lah. Ni semua daripada LR. Yang kita dah cari 5 tadi tu.
Masukkan kat sini. Begitu juga dengan kepuasan kerja guru. C1. Mungkin penghargaan. Rasa puas tu kan bekerja. Penghargaan. Mungkin hubungan. Kebajikan. Pun kesihatan dan lain-lain lah. Ini semua daripada LR. Bagi kita dah cari citation tadi. Dalam tu kita mesti jumpanya. Okay. Kerangka konsep. Bawah ni kena ada penerangan sikit lah. Macam biasa 1.8. Kepentingan kajian. Ini kajian biasa kita tengok daripada aspek akademik. 2, 1.8.2 daripada aspek praktikal. Okay, and then 1.9 ada skop kajian. 1.10 batasan kajian. 1.11 kita ada pula definisi istilah dan operasi. 1.2 rumusan bab lah. Okey. So maka siap lah kita punya bab 1. Daripada aspek akademik, kepentingan kajian daripada aspek akademik ni mungkin kita nak nyatakan yang kita nak isi gap yang ada. Tambah sumber kajian-kajian ilmiah. Perkenalkan model baru ataupun perkenalkan elemen baru. Dari aspek praktikal pula kita boleh jadi rujukan kepada mungkin KPM, mungkin JPN, PPD, sekolah pun boleh, pentadbir, boleh juga jadi kepada guru-guru lah. Okey, kalau boleh aspek praktikal ni kaitkan dengan dasar-dasar kerajaan kalau ada. Okey, skop kajian hanya kaji isu dan pemboleh ubah tertentu sahaja. Dan kita guna metod tertentu, metoh pula dah. Metod tertentu sahaja. Batasan dia mungkin dari segi lokasi, daripada segi responden. Okay, definisi istilah tu perkataan-perkataan yang mungkin pembaca tak faham bila baca. Dan last sekali rumusan. Okay, maka lengkap kita punya bab 1 secara asasnya. Tapi secara detailnya tu kena bincang masing-masing dengan SV lah. Okay. So ada apa-apa soalan tak? Saya kena tengok ruangan soalan ni. Okay. Pengguna berpengetahuan tentang pencemaran alam sekitar tapi tidak mengamalkan sikap kita semula. Okay, isu boleh. Nanti kita cuba cari faktor-faktor dan juga masalah yang dia ada. Isu keruntuhan, kelemahan patriotisme dalam kalangan pelajar. Yes, good. Itu isu. Nanti dia adalah faktor-faktor dia. Apa yang menyebabkan patriotisme dalam kalangan pelajar tu lemah? Okay. So, ada soalan tak? Okay, saya buka kalau ada soalan. Dan penerangan ni pun saya ada terangkan juga dalam e-book saya. Kalau siapa-siapa yang dah dapatkan e-book tu boleh baca balik e-book saya tu untuk dapatkan input yang seterusnya lah.
Doktor nak tanya, Okey. doktor, yang masalah-masalah yang M1 sehingga M4 tu adalah masalah kan? Masalah tu Ya. dia boleh jadi dimensi untuk faktor tak? Boleh. Itulah dimensi kepada faktor tadi tu. Okey. Faktor F4 tu kan. Betul. Dan kemungkinan dimensi tu akan bertambah lagi. Bukan setakat 4 tu je. Dia mungkin akan bertambah lepas kita buat interview dan sebagainya. Dan pertambahan elemen-elemen baru tu lah menjadi contribution kita pula, contribution baru untuk PhD. Nanti bila panel tanya apa you punya contribution PhD you, saya perkenalkan model baru. Yang kedua, saya menemui elemen-elemen baru, dimensi-dimensi baru. Okey. Okey, doktor. Okey, ada lagi soalan tak? Mungkin yang ini pengenalan saja kan, sebelum nampak lagi lah. Ataupun mungkin masing-masing dah peringkat dah nak siap dah ni, kan? Ataupun yang baru mendaftar ke? Ada tak yang baru mendaftar? Okey, baik. Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada soalan, Doktor. Okey. Doktor nak tanya, macam kalau macam kita wujudkan benda baru tu, itu isu ke doktor? Benda baru? Dia bukan isu lah. Itu kita punya sumbangan lah. Sumbangan kita lah nanti. Isu kita dah ada kan. Cuma nanti bila kita kaji isu tu semua, akan keluar elemen baru. Elemen baru tu akan jadi kita punya sumbangan. Okey doktor. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, kemudian apa lagi? Untuk yang mixed method, saya perlu buat conceptual framework atau theoretical framework. Okey, untuk mixed method, dia sebenarnya ada IPTA punya style. Kadang-kadang IPTA ni dia suruh buat konseptual. Ada yang mewajibkan konseptual. Theoretical tak wajib. Tapi untuk permulaan kita buat thesis ni, buat je dua-dua. Okey. Untuk sains pun guna kaedah yang sama. Untuk keluarkan beberapa perkara tadi, asas tu boleh guna yang sama. Tapi nanti bila masuk method, tu kena berubah lah. Template ni nanti saya akan emailkan semula. Sekali dengan link rakaman. Okey. Dan okey, definisi dan operasional Okey, untuk kotak ke-12, dia model tu cadangan saja. Tapi kalau kita ikut kita punya kajian sendirilah, dia outcome untuk PhD ni banyak. Ada model, ada framework, ada modul, ada garis panduan, ada nak uji keberkesanan, ada nak keluarkan produk, macam-macam lagi. Ini cadangan saya saja untuk buat model. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat outcome lain, okey lah. Boleh buat dekat ruangan model tadi tu. Tulislah outcome apa kita nak buat, modul ke, garis panduan dan sebagainya. Okey, untuk definisi istilah dan operasi, dia macam gini sikit lagi. Okey, definisi istilah operasi ni adalah terms tertentu yang pada fikiran kita bila pembaca baca dia tak faham. Pembaca tu dia bukan dalam bidang kita, dia baca benda tu dia tak faham. Itu kita masukkan. Dan wajibnya kita masukkan terms yang boleh ubah kita lah. Contohnya saya masukkan 1.1.1, saya masuk dulu beban tugas guru. Okey, saya masuk beban tugas guru. So istilah ni saya letak di color biru, operasi saya letak di color merah. Okey So bila kita nak ceritakan definisi istilah dan operasi bagi beban tugas guru, kita buat istilah dulu. Okey. Menurut Ali, contohnya 2015, beban tugas guru bermaksud lebihan tanggungan, contohnya ini betul ke tak Allah Alam tanggungan
kerja yang melebihi had bagi seorang guru. Contohnya, itu istilah. Operasinya, saya tak merah. Macam mana istilah tersebut, macam mana beban tugas guru tu beroperasi dalam kajian ni. Okay, so ayat dia, dalam kajian ini, beban tugas guru difokuskan kepada tugasan luar yang melebihi tugasan hakiki seorang guru. Contohnya macam tu. Dia ada istilah, dia ada operasi. Kadang-kadang student dia letak istilah je, operasi dia tak letak. So itu jadi masalah lah kan. Dia kena letak istilah dan juga perlu juga letak operasi. Okey. Baik. So settle apa ni? Bab 1. Jadi saya save dulu, takut nanti kan tak save nanti nak send macam mana. Okey, saya save. Okey, bab 1. Okey, nanti saya akan emailkan. Okey. Show technical atau polisi pun dikira outcome. Yes, itu pun nak outcome. Kita nak buat satu, kita nak cadangkan polisi. Kita nak cadangkan satu garis panduan. Itu semua boleh jadi sebagai outcome. Dia banyak outcome, berbelas-belas outcome untuk PhD ni. Pilih je salah satu yang mana paling impact kepada kajian kita. Okay, definisi operasi ni tak perlu citation. Definisi operasi konteks kajian kita saja. Tak perlu citation. Kalau definisi istilah, yang istilah tu itu perlu citation. Okey, ada lagi tak soalan? Sama-sama. Okey, so nanti link rakaman ni saya akan send. Okay, saya stop presenting ya. Saya akan send untuk bab 2, bab 3 tu kita tak bincangkan lah untuk hari ni kan. Dan bab-bab seterusnya. Nanti saya akan send apa yang telah kita type tadi dan juga link rakaman ni lah ke email masing-masing. Okey, kalau ada apa-apa lagi